Nabi SAW mengajarkan kita satu doa tentang syukur ni. Nampak mudah, nampak selalu kita duk ulang, tetapi hakikatnya syukur ini mesti bermula dengan kita sentiasa meminta mohon kepada Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dimulakan dengan meminta pertolongan. Kerana sifat kita ni la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita beramal, beribadah ini bermula dengan tiada daya. Itu pakaian kita sebagai seorang hamba. Hakikat kehidupan kita ini, pakaian kita la haula wala quwwata illa billah. Tak adanya kita datang dengan daya kita, semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala, qudrah iradah. Sama juga dengan apa lagi di luar kawalan kita sebenarnya ingat. Bermula syukur itu dengan ingat. Allahumma inna ala zikrika. Ingat dulu, kemudian baru taat. Ingat, syukur itu taat sebenarnya. Kata almarhum Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, syukur itu bukan sekadar dengan lafaz hamdalah. Syukur itu dengan menterjemahkan segala nikmat untuk taat kepada Allah. Segala nikmat. Fi kulli ni'mah. Bayangkan, segala nikmat itu mesti digunakan untuk terjemahkan kepada ketaatan. Sungguh. Dan tak ada satu pun kejadian di alam jagat raya ini yang Allah jadikan adalah untuk kufur pada Allah Ta'ala. Tak ada satu pun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih seluruh kejadian langit dan bumi. Bertasbih semuanya. Kalau di langit mungkin kita tak mampu nak nampak, di bumi. Dan hampir 1% apa hasil kita ni, hasil bumi. Hampirlah. Rumah kita, daripada bumi, tanah. Kereta kita besi. Baju kita ni, pokok. Daripada ulat, daripada pokok, sutera, ikutlah, daun benang, makanan, tumbuh-tumbuhan. Semuanya Allah jadikan nak masuk ke badan kita, nak gunakan untuk kita, semua bertasbih. Soalannya, Tuhan punya badan tasbih tak? Menyucikan Allah tidak? Membesarkan Allah tidak? Wa rabbaka fakabir. Kalau benar kita hari ini, benar tujuan kita itu memuji Allah, taat kepada Allah SWT, mesti setiap nikmat yang kita dapat tidak berubah menjadi azab. Seronok kereta yang kita pakai, daripada awal pakai sampai habis, seronok pakai, tak terbeban pun. Tak kisahlah apa jenis kereta pun, berapa harganya pun, dia tak ada satu pun dia kata apa, pening kepala aku pakai ni, tak ada. Segala perkara yang digunakan untuk Allah, tak ada memeningkan kepala. Wallahi tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada perkara yang Allah bebankan. Kalau kereta tu guna untuk taat kepada Allah, rosak dia ke, minyak dia ke, rotek dia ke, satu pun tidak membebankan kita. Masya Allah. Rumah kita, lagilah yang tempat kita duduk, kita duduk. Hampir masa kita banyak di rumah. Mesti menenangkan. Mesti seronok. Balik rumah tenang. Bukan sebab perabot ke, bukan sebab tiles ke, bukan. Sebab barokahnya ibadah. Kalau tengok pada zaman Nabi SAW lagi tak ada apa-apa, perhiasan apa, perabot apa, tak ada. Tapi rumah yang sama tu jugalah turunnya amarah, marah-marah, resah-resah. Cek balik, mana untuk ibadah tasbih tidak. Itu baru nikmatnya mati. Nikmat yang mati berupa bentuk benda lah, matilah. Besi dalam mati pun hidup tu. Orang kita dia tak nampak hidup. Ni nikmatnya hidup Allah jadikan. Isteri, anak-anak, suami. Ramai hari ni isteri yang duduk tak puas hati dengan suami. Ramai. Makin lama hidup dengan dia, makin tak puas hati. Sibuk tuntut sana sini. Nuntut hidup dah. Menuntut dia kerja. Dalam sekali menurun.
untuk menurun terus. Tak dapat beranak, dia menurun lah. Isteri, berapa ramai suami hari ni mengabaikan nikmat isteri. Dulu time ada, time tak ada, rasa teringin nak beristeri. Tengok orang kahwin, rasa nak kahwin. Dah kahwin pun nak kahwin lagi. Rasa tu, ingin seronok juga kahwin lagi. Nikmat. Hubbus syahwat. Allah hiasi wanita, memperhiasi, Allah hiasi. Dan Allah hiasi dunia, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Allah hias. Untuk apa Allah hias dunia ni? Inabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nak tengok siapanya the best performer. Dia perform terbaik tidak? Apa maksud perform terbaik? Dia tengok makhluk, ingat Khalik. Itu perform yang terbaik. Dia tengok isteri, ingat Allah. Dia ingat Allah, taat dia pada Allah. Ke rumah Allah dulu. Sebab asal kita ni tak ada rumah. Rumahnya ada atas muka bumi. Ini rumah Allah yang pertama. Kita tak ada rumah. Bila ada rumah? Start ada rumah tangga. Barulah kita ada rumah. Kan? Betulnya dekat dengan Allah lah. Kalaulah tengok semuanya itu dengan la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya nak dapat, tak ada daya nak dapat kereta, tak ada daya. Cuma hari ini kita ditanamkan kena ada mampu. Kena ada kemampuan nak pakai kereta ni, kena kemampuan kalau nak kahwin lagi, kena ada kemampuan untuk itu, kena ada kemampuan. Mampu setara mana yang dipahamkan sudut hakikat kehidupan. Kalau ikut pada ibadah, walaupun kita nampak daya kita, mampu kita untuk melakukan satu perkara itu, tapi kita orang yang benar keimanannya, hati ni tidak berpaling kepada Allah, terus berkiblatkan kebesaran Allah, dia akan kata apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau tak kerana kudrat dan iradah Allah, kalau tidak kerana kehendak Allah, tidak kerana kuasa Allah, aku tidak akan boleh melakukan seluruh amalan yang ada atas muka bumi ini. Bermaksud apa? Bermaksud setiap amalan yang kita lakukan bukan kerana menyatakan kita, tapi menyatakan syukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih Allah. Solat kita menandakan terima kasih kita pada syukur. Itu ibadah tertinggi sebenarnya. Susah orang nak beribadah dengan syukur. Dia beribadah macam apa benda pun tak dapat rasanya. Dia rasa ibadah dengan sebab tak kena, sebab tak cukup. Ni je. Ajilah kau pokok. Kalla innal insana la yatagha. Dia rasa dia ni all perfect. Kalau nak dapat semua perfect. Ni manusia, sifat manusia Allah kata. Kalla innal insana la yatagha. Dia akan melampau. Summa ra'ahu istaghna. Sebab dia rasa dia ni manusia kan. Saya layak untuk dapat. Perkataan layak pun disalahartikan. Saya layak dapat apa? Saya layak dapat lebih baik. Saya layak. Sedangkan layak mampu bukan urusan kita. Kita dilayakkan, kita dimampukan. Ini hakikat kehidupan sedang jemaah yang muliakan Allah. Kita dilayakkan. Kita tak layak pun dilayan dengan mulia. Kita dilayakkan untuk dilayan dengan mulia. Kalau nak dilayan dengan hina, Allah boleh buat. Dihina habis-habisan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Itu kaedah dia. Jadi bergerak kita, melihat kita, merasai kita dengan sifat pakaian tiada daya. Bertentangan dengan sifat dunia. Dunia ni penuh dengan daya. Sepenuh daya, sepenuh tenaga. Nak mendapat segala apa yang dia ada. Tapi dengan Allah, dengan hakikat yang ada, dengan kebenaran, Nabi tak ajar dengan sepenuh daya sebenarnya. Nabi ajar kita bersama dengan kekuasaannya. Nabi ajar kita hidup dengan kuasa Allah. Nabi ajar. Bermula dengan Allah sendiri, dengan kekuasaannya direct daripada Allah, mengajar Nabi SAW dengan kuasanya. Badak al-kubra, lihat bagaimana. Dengan tiada segala kelengkapan, kuda perang 2 ekor, unta 60 ekor, lawan dengan kuda perang yang ada 100 ekor, 300 ekor, 100 kesatria, 1000 orang tentera. The first starting
Starting tu dah tak ada benda dah Allah buat. Tetapi dalam tak ada benda, kita ada dia, maka ada segala-galanya. Hari ini kita ada benda tapi tak ada rasa dia. Ini Allah Azza wa Jalla. Banyak benda kita ada ini hari. Nak kata tak cukup makan, terlebih makan. Kita zaman bukan krisis tak ada makan sebenarnya. Krisis terlebih makan. Kita krisis terlebih makan. Bukan susah makan. Susah sangat nak makan apa? Sebab banyak sangat menu. Kalau pergi Ramadan tu, bazar tu, pening nak pilih menu. Kalau pergi restoran, banyak menu. Sekarang pula ada app macam-macam sekarang ni. Grab food lah, Panda food lah, Tapau food lah, bungkus food lah, macam-macam. Bukan kata tak cukup makan, lebih makan. Tapi akhir zaman, Nabi kata, krisis yang paling kita bimbang akhir zaman adalah tak ada iman. Bukan tak ada makan, tak ada iman. Nabi juga bimbangkan keadaan akhir zaman bukan sebab tak ada makan, tapi tak ada iman. Siang di Islam, malam di kafir. Malam di Islam, siang di kafir. Jual agama kerana dunia. Dia sebut jual agama kerana dunia, selalu ulang benda ni. Nampak penunggang agama, nampak ustaz. Jual agamanya ustaz. Dia tak tahu selagi mana dia itu beragama, mengucap 2 kalimah syahadah, kiblatkan Kaabah, dia orang agama. Dia jual agama dia masa apa? Dia jual keyakinan dia kepada Allah tu, dia lepaskan. Dia nak jaga solat waktu, dia tak yakin. Boleh ke solat waktu ni menjamin rezeki? Berapa ramai orang tinggal solat awal waktu? Bukan tinggal solat tak saja awal waktu. Saja-saja melambatkan. Allah kata dalam Quran, jelas dah. Neraka wail bagi orang yang melambat-lambat. An solatim sahun. An tu leka, lalai tu. An bukan fi. Kalau fi tu dalam solat, itu berjayalah orang yang qad aflahal mu'minun, yang berjaya dalam solatnya, rasa takut pada Allah. Takut dia solat dengan khasyah. Yang neraka wail ni an solatim sahun, dia leka, duk makan, duk open house, duk makan ketupat, makan lemak, 2.30 dah, dulu Zohor dia boleh standby, boleh standby lah, tak jauh, baru 22 Syawal, 22 lagi, habis lah. Dek kalahkan dengan makannya, kalah balik lah. Lambat. Bolehkah kita kata kat bos, pergi meeting ataupun perjumpaan dengan bos, lambat masuk kerja sebab makan? Awak lambat masuk, makan bos, lambat. Agak-agak boleh terima tak alasan lambat makan? Tak boleh. Nak pula meeting penting. Solat ini perjumpaan penting. Setiap solat, semua perjumpaan penting. Pentingkah kita dengan solat? Alasan yang penting solat, ianya penting solat, tapi yang penting dalam hidup kamu apa? Dia punah dia kat situ. Kalau kamu penting dengan solat, itu nombor 1. Nampak manusia hari ni, sebab dia tak rasa dapat dengan daya Allah, dia tak rasa dengan kuasa Allah dapat. Kalau dia dapat dunia dengan Allah, wallahi tak ada masalah. Tapi masalahnya manusia ini dapat dunia dengan diri dia. Dengan diri dia yang bermasalah. Maka sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, Ramadan Al-Mubarak baru saja meninggalkan kita. Tak lama, baru je. Tak habis bulan lagi pun. Kalau baby tu, kalau lahir lah, Aidul Fitri ni kan, 9 bulan kan, Ramadan 9 bulan, Syawal bulannya ke-10, lahir baby ni, baru 22 hari baby. Dah lupa mak dia dah. Baby lupa mak dia dah. Asal usul. Kita ni asal lahir daripada Ramadan, betul tak? Ibarat gitulah.
Jadi patutnya kita ni mestilah dapat corak Ramadan tu. Kita ditarbiah untuk merasakan minum pun dengan izin Allah. Dengan Allah minum air, bukan dengan haus. Itu hakikat dia. Bukan sebab haus kita minum. Ramadan kita haus. Saya alhamdulillah Allah izinkan azamin fadli rabbi. Puasa di sana merasalah. 2 tahun tutup. Buka ni kita puasa yang pertama lah untuk umat Islam di Mekah. Seramai-ramai umat semua turun. Lepas geram orang panggil. Penuh. Semua ramai. Sepadak-padak orang turun. Dah macam haji dah. Dan cuaca sana 46, 47. Allah macam tercabut tekak sini. Nak pula first trip tu 14 jam puasa. Allah. Tapi kerana dia rasa kita nak beribadat atau ringan kan. Ni haus ni. Kalau ikut kita sekarang ni. Minum je lah tak? Kalau ikut kita. Tapi Ramadan mengajar kita, walaupun ada kedekat kita, tapi semuanya mesti dengan izin dia. Nak dapat izin tu. Bab izin pun perkataan yang jarang kita perhalusi. Ni buat bangunan ni dapat izin belum? Dapat kebenaran belum? Kan? Hidup kita cari kebenaran. Dah dapatkan kebenaran buat bangunan ni dah. Dia buat dulu. Oh. Kalau kena penguasa yang tak boleh buat pinjam, lain sekali datang buat berdosa. Kita roboh dulu ya. Nanti buat pinjam balik ni. Pinjam. Itu yang kena setengah-setengah tu mengamuk tu. 20 tahun nak lagi dahsyat. Untuk bayang hidup kita yang jauh daripada kebenaran, keizinan. 20 tahun berniaga, 30 tahun buat kata satu tempat di sana. Datang puan kuasa, dia robohkan semua. Sakit hati. Macam itulah dia panggil kalau nak dibandingkan dengan bila kita dibiarkan oleh Allah buat apa kita buat tanpa kebenaran. Nak kahwin tak minta kebenaran, nak berniaga tak minta kebenaran. Tak minta kebenaran dia. Dia buat cara dia lah. Saya orang Islam ya, Islam tapi yalah ustaz tak apalah saya nak kahwin apa? Kahwin lah, apa minta kebenaran dengan Allah pula. Dah saya suka dia. Cara dia jawab tu macam dah saya suka dia, dia suka saya kahwin lah. Tak haram kan? Dia faham halal haram kat situ je. Wal hanya mengizinkan mendapat kebenaran. Tu Allah benarkan dia kahwin. Patutnya banyak kalau sujud atau masuk minta kebenaran. Fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardh. Sujud ni adalah tiket untuk dapat kebenaran atas segala nikmat yang ada atas muka bumi ni. Kadang-kadang yang dah sujud pun Allah tak benarkan lagi pegang. Sebab apa? Hatinya tidak sujud sekali. Siapa? Iblis. Sujud dah dengan Allah, sujud. Tapi hatinya tak kabur. Allah rentak balik semua. Saya dah nyemah-nyemah. Kesimpulan. Jangan kita ingat kita boleh dapat dunia dengan kita. Ini dunia ada pemiliknya. Ini Malaysia ada pemiliknya. Kita bubuh nama yang dekat dengan kita. Ini syarikat ada pemiliknya. Ini bisnes ada pemiliknya. Dia ada owner. Kita ni siapa? Workers. Pekerja saja. Bila-bila masa saja kita boleh dibuang. Kita tak ada satu pun dapat dengan kita. Tapi ramai orang dia tak rasa tu. Tak rasa. Bukti tak rasa. Kita balik kepada Ramadan lah, tak payah jauh lah. Ramadan mengajar kita awal solat waktu. Solat awal waktu. Nak makan, kena tunggu azan. Basic ni. Malam kat masjid. Ramadan mengajar kita malam kat masjid. Bukan kat luar. Itu fitrah kita. Itu ciri orang yang la haula wala quwata illa billah ila alil azim. Malam dia kat masjid. Maghrib dia sampai rapat kan? Sampai kita tarawih kita. Boleh kita tahan tu. Pukul 8 datang 9, 10, 11. Boleh kita tahan. Habis Ramadan. Bukan kata nak tahan datang. Nak datang tak tahan dah. Kita balik. Alah, penat lain hari. Rehat. Rehat lah.
Dah lama, habis. Kadang-kadang kita berkata pada Allah, Ya Allah, di mana Engkau? Ya Allah, di saat susah. Kita dikenakan hujan demi hujan bertiba-tiba. Tapi kalau tanya balik, di manakah kita di sisi Allah di saat senang? Di mana kita? Allah bagi masa lapang, sihat, senang nak dapatkan benda. Kita guna habis-habis nak dapatkan tu. Tak minta izin pun. Sujud pun laju-laju je. Macam yang batuk. Tak nak lama sikit sujud. Lama lah kan, panjang-panjang. Kalau jemaah, imam lah kan sujud akhir. Kalau sendiri, dia kalau imam dah sujud, dah bangun, tu jemaah makruh tu kalau panjang lagi tu. Dia kena ikut imam. Kalau imam panjang, kalau imam tak ketik lah sikit. Jadi imam panjang lah. Sujud akhir tu panjang kan. Apa? Ustaz Kang makmum tumbang, tak apalah kalau pensan okey lah tu. Pensan dalam solat. Panjang kan sikit. Jangan laju-laju. Lagi solat ba'diyah, qabliyah. Yang itulah dia nak tebus balik. Imam tadi lambat. Ba'diyah pula laju. Dia nak tebus balik imam lambat kata. Patutnya bila solat sendirilah lagi lambat. Tak ada siapa kacau. Kita solat jemaah nak kata lambat sangat tidak, laju sangat tidak, kita kena in between. Solat seorang-seorang. Sujudlah boleh nak sujud. Tak batal pun. Sampai besok pagi pun boleh. Minta izin. Sujud ni lah keizinan. Kalau tak ada lah, kalau lah bumi ini tak ada lagi makhluk yang sujud, kiamat. Dan kalau kita nisbah, kalau bumi, kalau kita nisbah diri kita, kalau kita dah tak sujud, rumah kita dah tak sujud, kereta kita tak sujud, semua benda yang dah tak sujud pada Allah, kiamat. Tunggu hancur. Kita ni umat Nabi SAW, sebab tu kita dapat selesa. Kalau umat lain, cuba tengok mana jejak. Tak ada. Ini dunia, Allah tak akan bagi kepada orang yang ingkar dan kufur kepada Allah. Tak ada. Sebab tu kita tengok. Kita lihat. Kuasa besar mana yang dah menguasai dunia? Kita duk, nampak, dia ni tengah buat perancangan nak kuasai dunia. Mana boleh? Wallahi, takkan boleh, tak sempat. Sebab dunia ni Allah punya. Mana boleh senang-senang New World Order, Great Reset nak conquer dunia ni? Dia kena minta izin, sebab tu kena kuasai Masjidil Aqsa. Siapa nak kuasai dunia, kena kuasai masjid. Dia kena sujud. Sebab tu yang bukan Islam tak boleh kuasai dunia, sebab dia tak kuasai Masjidil Aqsa. Dia kena sujud. Sujud baru dapat dunia. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Tak nak sujud, kau akan tersujud. Habis cerita. Allah akan rapat bagi. Ini dunia Allah punya. Jangan kita ingat dunia ni, alah dunia, lara benda. Tak ada lara-laranya. Kalau kita sendiri yang lara. Patut dunia lah membawa kita taat kepada Allah Ta'ala. Sepatutnya. Sebab zahirnya dunia, alam jagat raya. Kalau kita ngaji bab akidah, dalil kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adanya dunia menyatakan adanya Allah. Bukan maksud Allah kena ada baru ada dunia. Ada dunia baru Allah kena ada. Tidak. Allah ada wujud sebelum adanya dunia. Adanya benda. Tapi tanda-tanda kewujudannya. Jaga-jaga. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi satu persatu ujian menimpa kita. Berat, sakit. Semua kerana Allah nak bagi tahu dunia ni masih ada pemiliknya. Jangan buat suka-suka. Itu saja. Jadi Jemaah Ta'ala, mari kita sama-sama melihat kembali hakikat kehidupan kita ini bukan sekadar yang kita nampak zahir mata kita. Tidak. Tapi ianya ada kebenaran di sebaliknya. Nak pakai kereta pun kena ada keizinan pada Allah Ta'ala. Nak pakai rumah kena ada keizinan. Sebab pihak penguasa, sebab JPJ yang bagi izin kita pakai kereta. Yang main Jabatan Pengangkutan Jalan, pihak penguasa. Kalau dia tak bagi izin, kereta jenis apa pun tak boleh ada di atas jalan raya. Tak kisahlah secanggih mana kereta tu. Berapa harga kereta? 100 bilion. Dah dapat belum izinan atas jalan raya ni? Tak ada. Jangan. Atas lori. Naik. Atas lori je. Lori yang dapat izin. Lori bawa kereta. Nyaman. Dah ada kereta sebab ada lesen belum? Tak ada lesen. Tak dapat izin bawa. Nyaman. Saya tu hari balik Kelantan. Balik Kelantan. Awak bawa kereta. Road tag ada. Lupa tampal.
Ada nak tambah tapi tak tambah-tambah ni cerita. Nak cerita ni. Jadi Roblox JPJ. Tu di JPJ tak boleh buat bincang tuan-tuan, jangan main JPJ. Dia tahan lesen. Ni tak lesen saya. Kita pun dengan yakin. Sekali tengok. Lesen mati. Lesen mati. Datang seorang pegawai. Ustaz, bawa balik umrah. Dia pakai mask. Siapa cakap? Balik umrah. Ni pegawai lain, ni pegawai lain datang. Mana tahu balik umrah? Saya follower ustaz. Saya ikut ustaz. Allah. Dalam hati. Kena juga aku. Kita setara macam ni pun alhamdulillah cakap. Tak apa ustaz. Jalan ustaz, jalan. Lesen mati dah kata. Cek. Tak apa ustaz, bismillah, jalan. Jalan, lepas. Allah, saya cakap. Saya cakap bau syafaat dunia. Lega dah. Bau syafaat dunia kesalahan. Ya Allah, sifar saya syukur banyak ya Allah. Baru kesalahan dunia aku dah rasa lega. Bau macam mana kesalahan akhirat itu. Tak ada lesen tuan yang buat main sita kita. Main. Ayah saya JPJ, bekerja JPJ imam kat sana. Uruskan surau sana. Cukup marah tu. Lesen ni jangan main rotek lesen 2 ni. Tak bawa 2 tu alamatnya sita lah. Nak motor, angkut lalu sehari. Itu dia penguat kuasa. Memang kuasa, ada penguat kuasa, ada maha berkuasa. Maha berkuasa yang kontrol semua. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dapat merasakan kekuasaan Allah Ta'ala dalam setiap gerak-geri kita, dalam setiap tidak tanduk kita, dalam setiap penglihatan dan rasa kita. Mudah-mudahan kita mampu hidup dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Semakin lama kita hidup, semakin rasa Allah berkuasa. Kerana inilah matlamatnya. Bila Allah rasa Allah berkuasa, kita tak ada daya. Bila kita tak ada daya, Allah yang membantu kita. Everything. Everything. Maka datanglah satu hadis Nabi Muhammad, hadis ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kita. Ini yang kita nak. InsyaAllah itu saja. Mohon maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi ini dan yang menonton, insya-Allah semuanya dengan kekuasaan Allah Ta'ala memilih kita semua dimasukkan syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin.